Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sebulan kita tak bersama dengan Pak Chu. InsyaAllah pada kali ini akan Pak Chu sambung kembali tentang industri petroleum yang mana merupakan satu industri yang mahal dan boleh mendatangkan hasil yang banyak kepada negara. Jadi sebagaimana yang Pak Chu ceritakan hari itu, di mana proses pencarian perangkap minyak itu adalah dengan secara geofizik, itu secara seismik, di mana data-data yang diperolehi daripada aktiviti penjelajahan seismik itu maka diproses, dimasuk dalam satu package corporate program komputer, dan daripada situlah maka kita dapat pakar-pakar yang terlibat, itu pakar geofizik dan juga ahli geologi, dapat mengenal pasti di manakah terdapatnya perangkap-perangkap yang berpotensi untuk dieksplorasi selanjutnya. Jadi proses ini memerlukan satu kepakaran yang betul-betul hebat, di mana kalau orang biasa memang tak terlibat dengan industri petroleum memang tak dapatlah, orang kata tak berupaya untuk menentukan di manakah perangkap-perangkap minyak yang ada yang selepas daripada proses penjelajahan secara geofizik. Jadi apabila dijumpai perangkap itu, maka diolah, ditentukan berapa dia punya saiz dia, mula-mula dengan secara dua dimensi, dan kemudian dia terus pada 3 dimensi, dan kemudian dia akan buatlah satu block diagram yang mana daripada situ dia boleh dapat menilai di mana berapa luas dan berapa kapasiti yang boleh petroleum dapat muat di dalam perangkap tersebut. Jadi kalau sebagaimana yang Pak Chu ceritakan sebelum ini, di mana perangkap minyak itu ada terbagi kepada dua. Yang pertama adalah perangkap secara struktur ataupun structural trap, di mana structural trap ini adalah melibatkan sebagaimana yang popular sekali adalah anticline dan juga ada sesar. Itulah merupakan perangkap minyak struktur yang paling banyak yang terdapat di negara kita, dan juga banyak medan-medan minyak di seluruh dunia adalah terdiri daripada perangkap berkenaan. Jadi perangkap yang kedua adalah perangkap stratigrafi. Perangkap stratigrafi ini adalah dia berdasarkan daripada proses pengenapan batuan sedimen. Jadi daripada situlah dia akan adanya satu struktur daripada pinch out ataupun struktur ketakselasan ataupun unconformity yang bersudut. Jadi daripada situlah maka wujudnya adalah kemungkinan terdapatnya petroleum dan gas. Dan satu lagi perangkap yang merupakan satu perangkap struktur juga adalah dia terdiri daripada hasil daripada garam ataupun intrusi ataupun rejahan garam, daripada rejahan garam yang membentuk satu bulging ataupun satu macam kulat macam itu, dan kemudian daripada bulging itu maka akan terbentuklah macam-macam struktur, macam dia terhasil disebabkan oleh lipatan ataupun anticline dan juga sesaran. Sebab kita tahu bahawa jenis-jenis ataupun garam yang ada di secara semula jadi ini adalah hasil daripada pengeringan daripada lautan. Daripada pengeringan lautan ataupun daripada segi evaporasi ataupun peruapan air laut, maka dia akan jadi berlakunya pemadapan ataupun garam terpadat ataupun konsentrasi garam yang tinggi. Maka apabila air itu dah keluar semua, maka terjadilah satu lapisan garam yang di dalam di permukaan, dan kemudian lapisan garam permukaan juga akan ditutup oleh sedimen, batu sedimen. Tapi proses itu adalah dalam jutaan tahun. Jadi akan adalah satu lapisan garam di dalam batuan sedimen, di bahagian bawah tertindih dengan batuan sedimen yang lain. Maka dia akan ada satu masa garam ini tidak tahan dengan tekanan yang ada, ataupun disebabkan mungkin ada daya atau tekanan daripada luaran seperti gempa bumi
dan sebagainya, atau kita panggil dengan istilah geologi kita panggil dia dynamic loading, ataupun satu tindak balas ataupun satu daya daripada luaran yang boleh mengganggu kestabilan garam itu sendiri. Jadi garam tu sebenarnya dia ada memang, garam memang dia memang dia kuat, tetapi apabila adanya getaran maka dia akan jadi macam seolah-olah dia dah bertukar sifat dia daripada solid tu jadi daripada pepejal dia akan menjadi satu medium yang boleh dia mengalir ataupun boleh bergerak. Tapi tak adalah sampai jadi air, tetapi dia macam satu boleh kita bergerak lah, mana dia boleh bergerak daripada tempat ke tempat yang lain. Jadi hasil daripada tekanan daripada atas maka dia akan berupaya membentuk satu macam bentuk kulat, dia bulging sebab dia punya tekanan yang kuat. Jadi dikatakan akan adalah bulging kalau ataupun dah satu terombosan garam. Jadi dia dia keluar, jadi batu keliling dia akan terkesan daripada hasil berkenaan. Apabila terkesan maka adanya sesaran dan juga adanya lipatan, dan itu adalah merupakan satu perangkap minyak yang agak popular kalau kita tengok dekat dengan di Gulf of Mexico ataupun di Teluk Mexico, dan juga di negara-negara di Asia Barat dan juga di Eropah. Jadi ini adalah merupakan fenomena yang tak ada di Malaysia setakat inilah. Kita pun tak tahu. Mungkin masa depan kita pun adanya gumuk garam yang ada di bawah tu kita pun belum pasti lagi. Jadi kalau sekali adanya gumuk garam itu maka dia akan jadilah mungkin sebagai satu perangkap minyak juga, sebab garam tu sendiri adalah dia tidak ataupun sebagai penebat ataupun sebagai bahan dia tidak telak air, maknanya tak boleh air ataupun minyak melintasinya, ataupun itu sebagai satu seal. Jadi ataupun satu satu pelindung, batu pelindung di mana tidak berlakunya pengaliran minyak dan gas ke tempat lain. Jadi itulah perangkap-perangkap yang ada. Jadi tujuan daripada kajian geofizik itu tadi, jadi apabila dia tengok balik, dia tengok data, dia manipulate data tu, kemudian dia tengok dari segi 1D, 2D, 3D, dan kemudian sekarang ni dah jadi 5G dah jadi sekarang ni, ataupun 5D, di mana kita boleh visualize benda tu. Dia ada satu tempat kita panggil sebagai visualization center. Jadi daripada situ kita boleh pusing-pusing dekat mana kita nak tengok belah kiri macam ni, tengok belah kanan macam ni. Macam itulah, mana itu teknologi komputer yang kita ada setakat ini. Tapi walau macam mana pun kita boleh tengok macam tu sajalah. Medan minyak kita boleh tengok dari segi bentuk grafik macam tu, tetapi dari segi realitinya tak ada siapa pun atas dunia ni boleh tengok dia punya medan minyak, sebab benda tu adalah ada di bawah, dan kemudian kita sendiri tak tengok macam mana sebenarnya. Tetapi segala-galanya adalah berdasarkan daripada data-data yang keluar ke permukaan, daripada hasil daripada kajian yang dibuat, maka kita dapatlah mengagak atau dapat menentukan atau dapat memastikan macam mana bentuk medan minyak itu sendiri. Jadi apabila dah berlakunya proses pengenalpastian medan minyak berkenaan, maka dia akan bentuklah satu kumpulan, kita panggil dia kumpulan di mana boleh menentukan ataupun boleh memberi keyakinan bahawa benda tu adanya petroleum. Jadi daripada situlah maka dia akan adalah satu proses yang berikutnya adalah dengan menjalankan satu penggurudian eksplorasi. Atau kalau sekiranya tak ada medan minyak yang berhampiran dengan kawasan berkenaan ataupun yang baru, maka dia bolehlah drill satu lubang, dia panggil dia wildcat, ataupun kita panggil dia kucing liar lah kalau ikut Melayu, kucing liar. Jadi kira macam satu lubang gerudi yang digerudi di kawasan berkenaan untuk mengenal pasti macam mana nak tengok sifat-sifat batu yang ada di bawah sana, dan juga ada kemungkinan tak berlaku adanya petroleum dan gas. Tetapi keputusan untuk nak buat wildcat tu satu perkara macam tu. Maknanya satu penelitian yang betul-betul hebat. Sebab sebagaimana yang kita ketahui dan sebagaimana Pak Chu ceritakan dulu bahawa proses penggurudian minyak ini adalah memerlukan satu
satu belanja yang cukup besar. Lebih kurang macam ni lah. Satu hari 1 juta lah. Lebih kurang macam tu lah. Jadi kita bayangkanlah. Jadi kalau sekiranya proses pengurudian tu 10 hari, dah 10 juta. Itu gerudi saja. Tak tentu ada ke tidak. Tapi kalau sekiranya kita decision atau keputusan kita tetap betul, maknanya kita tak dapat apa-apa. Jadi itu dalam industri petroleum ini, kalau sekiranya satu keputusan yang betul-betul betul-betul mahal ini, itulah kemungkinan, besar kemungkinan decision maker itu kena bye-bye lah. Itulah biasa ke, ataupun bergantunglah kepada mereka. Tapi sebab itulah, untuk menentukan tempat di mana perlu digerudi dan sebagainya, memiliki satu kemahiran, satu decision ataupun satu keputusan yang mantap. Jadi lepas ni Pak Chu ceritalah. Pak Chu ceritalah macam mana daripada data-data yang kita ada tu, apa yang kita buat untuk buat penilaian telaga itu sendiri. Selepas daripada kita buat geofizik, kemudian kita boleh tahu di manakah potensi perangkap-perangkap minyak yang ada, sama ada kecil atau besar, dan macam mana sama ada dia tu perangkap stratigrafi ataupun perangkap struktur ataupun perangkap yang Pak Chu cerita tadi, adanya salt dome ataupun gumuk garam. Jadi itulah. Jadi daripada situlah maka dia kena buat penilaian yang teliti, yang betul-betul teliti sebelum dijalankan proses selanjutnya. Itu sajalah yang dapat Pak Chu ceritakan pada kali ini. InsyaAllah akan Pak Chu ceritakan apa dia proses selanjutnya selepas ini. Jadi terima kasih kerana mengikuti Pak Chu. Itu sajalah daripada Pak Chu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.